Okey, kita nak start. Semua boleh dengar? Boleh. Okey, so apa yang kita dah belajar sebelum ni? First, free fall. Number one, free fall. G sama dengan 9.81 ms negative 2. Number two, weight. F equal to mg. G sama dengan 9.81 Newton kilogram negative 1. Number three, F equal to G M besar M kecil R square Newton Universal Law of Gravitation. G itu adalah 0.67 times 10 to the negative 11 nm square kilogram negatif 2. Lepas tu semalam kita belajar pasal gravitational acceleration, formula dia G besar M besar R square. So hari ni kita masuk lagi berkaitan dengan benda baru. Nama dia centripetal force. Centripetal force. Benda centripetal force gaya memusat. Gaya memusat. Especially satelits dengan planet lah. So kita tengok dulu. An object in circular motion. Circular motion, apa maksud circular motion? Pusing. Apa maksud circular? Bergerak dalam bulatan. Bergerak dalam bentuk bulatan. Selama ni kita dah belajar linear motion, betul? Betul. Linear motion macam mana pula? Dia bergerak dalam bentuk lurus. Garis lurus. Tu linear motion. Dia ada equation dia sendiri. Sekarang ni circular motion dia lain sikit lah. Bila kita kata circular motion, dia always motion dia in direction. Maksudnya tadi kalau linear motion, kalau dia ke kanan lah. Kalau ke kiri ke kiri lah. Tapi circular motion dia bukan kanan saja, kiri saja. Dia bertukar-tukar arah. So even though speed dia fix, walaupun dia punya laju dia sama, tapi dia masih lagi bertukar arah. Contohnya macam gambar orang ni. Orang ni dia ambil tali, lepas tu kat sini macam peluru lah, meriam peluru kan. Lepas tu dia putar-putarkan peluru ni. Maka dekat sini arah dia lain dengan peluru dekat sini. Lepas tu peluru dekat sini tu lain. Arah dia, nampak tak? Arah dia lain, bertukar-tukar. Tapi kelajuan dia pusing tu sama. Same speed. Tapi dia punya arah direction always changing. Always changing. Okay. So the body is said to be in uniform circular motion. Uniform maksudnya speed dia sama. Speed sama. Tu masuk uniform. Macam uniform velocity lah. Uniform velocity maksudnya velocity dia tak berubah. Kalau uniform circular motion maksudnya speed dia tak berubah. Hanya arah sahaja. Thus experiencing centripetal force. Maksudnya siapa yang ada uniform circular motion, siapa yang experience uniform circular motion, dia akan ada centripetal force. Daya memusat. Okay, centripetal force ni dia bertindak pada body tu, direction dia towards the center of the circle. Maksudnya kalau peluru meriam tadi dia pusing, semua centripetal force dia duduk dekat tengah-tengah. Dekat orang tadi tu. Okay, yang tu dia punya direction dia. The magnitude of centripetal force depends on the mass, linear speed dengan radius circle. So formula dia macam ni. F sama dengan mv square r. So F, what is F? Apa maksud F? Force. Unit dia? N. Newton. M? MS. M apa M? Mass. Mass. Unit? kg. Kg, kilogram. Oh, kg. V? Velocity.
Velocity, tapi Velocity. kat sini dia tulis linear speed lah, velocity atau speed. Unit ms Negatif 1. negative 1. R Radius. radius. Unit Meter. meter. Okay, good. So formula baru lah ni, formula nombor berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5. Formula nombor 5. So when body is rotated, so kita padam je. When body is rotated at certain uniform speed, bila uniform speed maksudnya uniform circular motion with string almost horizontal. Maksudnya string tu tak kendor lah, tegang. Tali tu tegang. The effect of gravitational force on the circular motion of the body can be ignored. Maksudnya kalau bola ni, match ni, dia pusing horizontally. Bukan ke bawah, atas bawah lah, dia pusing kiri kanan punya style. Maka gravity boleh ignore. Kita boleh buang gravity yang ke bawah tu, boleh buang. Boleh tak. Orang kata apa, tak tengok pun tak apa. Good uniform, walaupun speed dia tu sama, kelajuan dia pusing tu sama, tapi direction dia berubah, sentiasa berubah, maka velocity berubah. Velocity sentiasa berubah, tapi nilai velocity tu sama. Contohnya kalau dia 2, dia masih lagi 2, cuma dia maybe dia negatif 2, lepas tu tadi dia positif 2, tu negatif 2 balik, macam tu lah maksudnya. Velocity changing tapi nilai dia, magnitude dia, nombor 2 tak berubah. Okay. Linear speed shows how fast body move in circular measure. Okay, V ni menunjukkan kelajuan bola tu bergerak dalam bulatan tu. Object launch with low linear speed. Kalau linear speed dia ni perlahan, tak berapa nak laju, dia akan follow projectile trajectory. Projectile ni maksudnya peluru meriam punya cara style. Macam ni lah, peluru meriam dia akan jatuh balik. Dia style dia macam tu. Dia pergi, lepas tu dia jatuh. Dia pergi, lepas tu dia jatuh. Tapi kalau peluru meriam tu high speed, linear speed, yang nombor 3 ni, maka dia tak akan jatuh. Dia akan orbit bumi. Dia akan pusing bumi, tak akan jatuh lah. So dia kata dia follow orbital trajectory lah nama dia. Tadi projectile, sekarang ni orbital trajectory and circulating the earth. Itu cara satelit lah, cara satelit launch. The object will not return to the earth. Takkan kembali ke bumi. Kalau kita supply high linear speed. Okay. So kita tengok contoh kat bawah. Okay, example. Many man-made satellites, satelit buatan, orbiting around the earth without being driven by any thrust. Satelit tu boleh pusing dengan diri dia sendiri tanpa engine sebab centripetal force tu. Centripetal force tu menyebabkan objek tu berpusing. Satellites always experience gravitational force acting towards the center of the earth. Okay, bila ada bumi, satelit berpusing bumi kan, maka masih ada gravitational force. Tapi gravitational force ni juga dikenali sebagai centripetal force. Dia macam ibarat tali lah. Gravitational force ni ibarat tali yang pegang satelit tu, lepas tu pusingkan dia. Okay, ibarat macam tu. Lepas tu both tangential velocity, tadi lah kita panggil tangential velocity dengan centripetal acceleration. Maka dia macam ni. Gambar ni. Yang anak panah ni kita panggil tangential velocity, VT. Tangential maksudnya kalau kita ada bulatan, lepas tu kita ada line. Line tu sentuh bulatan dekat satu point saja. Ni dalam maths kot. Belajar tak maths? Form 3 ke? Tentang tangent. Belajar. Tangent dengan circle. Ya. Itu masuk tangential. Dia straight line. Lepas tu dia sentuh kat circle satu point je. Macam ni lah velocity dia ni straight line. Lepas tu dia sentuh dekat bumi ni je. Bumi ni je yang sentuh
circle tu. Tu tangential maksudnya. Maksudnya kalau bumi tu dekat sini, dia tangential jugalah. Line dia kat sini pula. Kalau bumi tu kat sini, line dia kat situ. Nampak tak? Line dia berubah-ubah arah. Maka tangential velocity berubah-ubah. Bila tangential velocity berubah-ubah, dia ada acceleration. Nama dia centripetal acceleration. Dia tak ada tangential acceleration. Tak ada. Kalau tangential acceleration, maksudnya acceleration sama arah dengan velocity, maka velocity berubah. Dia punya bukan velocity berubah, speed dia berubah. Sekejap Earth ni laju, sekejap Earth ni perlahan. Tak boleh lah. Sebab dia bukan uniform circular motion. Dia mesti uniform circular motion, maksudnya speed dia sama. Earth tu kelajuan dia sama, cuma arah dia bergerak tu berbeza, sentiasa berbeza. So dia tak ada tangential acceleration, dia ada centripetal acceleration. Centripetal acceleration yang menyebabkan arah dia bertukar. Bukan velocity berubah nombor. Velocity nombor dia sama. Kalau nombor dia berubah, dia disebabkan tangential. Kalau nombor dia sama, tapi arah saja berubah, dia disebabkan centripetal. Okay. So formula tadi, the gravitational force on satellites acts as centripetal force. Sama lah. Maksudnya kalau kita tengok tadi, F sama dengan mv square R kan? Mv square over R. Tapi kalau kita second law, F equal to ma. Maka kalau kita potong m, tinggal A sama dengan v square over R. So A ni kita panggil centripetal acceleration. Bila untuk centripetal acceleration nombor 6. Okay, contoh lain gambar sini macam orang ni memang pegang tali lah. Memang pegang tali betul-betul. Ada centripetal force saja, gravity tak ada. Ni gravity tak ada. Lepas tu dia punya velocity dia tangential. Kalau bola tu kat sini dekat sini pula dia punya tangential dia. Lepas tu kereta kan ada curve road. Kan pernah kan naik kereta, lepas tu kalau lalu kat Singapura rasa badan kita tu keluar. Rasa tak? Badan kita tepi pintu. Dia baca ni. Sebab ada centripetal force. Yang badan berlanjak pintu tu inertia. Inertia. Macam kita berhenti kereta lah, kita badan kita ke depan kan. Yang tu disebabkan inertia. Yang kereta nak pusing, kita ke pintu, ke arah pintu. Maka tu pun disebabkan inertia. Centripetal force sentiasa tunjuk arah center ya. Dia tak ada pergi ke center. Macam ni pada orang yang pegang. Roller coaster pun kalau kita lalu ke atas ni, dia macam nak bulat kan, macam nak bulat. Tapi dia tak bulat. So kat satu tempat saja yang ada centripetal force. Untuk ke arah bawah, dia punya velocity dia tangential. Okey, lagi satu. Kalau saya ada ayak, bagi ayak kan, dalam ni ada ayak, itu saya letak tali, lepas tu pusing atas bawah. Atas bawah. Bukan pusing kiri kanan lah, pusing atas bawah. Faham tak situasi ni? Faham. Tapi ayak tu kenapa tak jatuh? Kenapa ayak tu bila dia duduk dekat atas kepala saya ni, dia tak jatuh, tak basah tu? Sebab inertia tadi lah. Tangential force dulu. Tangential force lah. Centripetal force. Lepas tu menyebabkan inertia ayak tu. Dia kekal dekat bottom. Dia kekal dekat bottom of the bucket. Itu soalan lah, kadang-kadang takut ditanya lah. Kenapa ayak tu tak tumpah bila duduk atas kepala. Bila kita pusingkan dia lah. Pusing dia atas bawah. Ada centripetal force. Okay, clear? Okay, next. Mass of the Earth and the Sun. Macam mana kita nak kira mass planet? Macam mana saintis tu boleh tahu planet tu berapa kilogram? Macam mana dia timbang bumi? Kita pun fikir pelik kan? Macam mana dia tahu mass bumi? Mereka ada penimbang ke besar bumi? Ada boleh timbang matahari ke? Boleh timbang bulan ke? So macam mana? Dapat daripada formula. Okay, datang daripada formula lah. So macam mana kita nak cari formula tu? So distance travel by the moon with mass m
when making one complete orbit, okay, around the earth. So ni revolution. Beredar mengelilingi bumi is 2 pi r. Sebab apa 2 pi r? Sebab circumference 2 pi r. Jarak dia ni, jarak dia pusing 2 pi r. R tu radius. Ni max lah pula. Radius moon orbit. Kalau ni bumi, ni moon. Orbit dia berapa? Dia punya radius dia. So jarak antara bumi dan moon dengan bulan. So yang tu dia punya jarak dia, distance. Distance sama dengan 2 pi r. Lepas tu kalau speed sama dengan distance over time. Distance time, kan? So distance tadi 2 pi r, time dia adalah t besar. Kita panggil revolution. Berapa banyak? Selalunya bulan mengelilingi bumi 29 hari, 28 hari lah. Sebab 28 hari mengelilingi satu bulan kan. So tu T besar, period of revolution nama dia. Period of revolution. So jarak bahagi masa dapat speed. So ni speed bulan. Bulan punya. 2 pi r bahagi T. Okay. T tu period of revolution. Okay. So kita nak guna formula apa? Kita guna NULG dengan CF. So F, sebab dua-dua ada F. Satu F sama dengan G M besar M kecil R square. Satu lagi F sama dengan MV square over R. So benda apa yang kita boleh cancel? R kita boleh cancel. Tinggal R1 je kat sini. Lagi? M kecil. M kecil. So tinggal G M besar R V square. Okay, faham yang ni? Faham. So V square tadi apa? 2 pi R bahagi T. Lepas tu kita kena square. So ni max lah. Kalau square kena 2 pun kena square, pi pun kena square, R pun kena square, T pun kena square. Jadi 4 pi square, R square, T square. Sama dengan GM R. Okay, faham? Faham. Okay. So saya padam balik sebab dah tak ada tempat dah. So tadi kat mana tadi? GM R sama dengan 4 pi square T R square dengan T square kan. Okay. So saya nak mass. Mass dia kat sini. So G dengan R ni nak buat apa? Bawa ke kanan. Kanan. So R kena darab. G kena? G dengan bahagi. So tinggal M besar 4G pi square R cube. Sebab kita darab dengan R dia jadi cube. Lepas tu bahagi, G kat bawah silap. Cikgu G. T square. Silap G kat bawah. So yang ni adalah formula mass. Apa-apa planet. So kita salin balik kat bawah, ada kat bawah. So tu dia formula dia. Formula nombor berapa dah ni? Nombor 7 tak silap. Betul. Nombor 7. Banyaklah formula ni. Jenuh nak hafal. Tak perlu hafal pun. Tapi hampa kena tahu formula tu untuk apa. So data yang diperlukan nak calculate mass, kita kena ada radius, kita kena ada period of revolution. Inilah radius dengan period of revolution. Yang lain semua constant. G boleh tekan constant 39. Pi dalam calculator tahu tak dekat mana nak tekan? Tahu. Shift EXP. Tahu. Shift EXP. 3.6. Tekan Shift EXP dapat 4. 4 memang 4 lah. 4 memang tahu 4. So formula ni menyebabkan saintis boleh tahu mass of Mars, Moon, Jupiter dan sebagainya. Dia ukur dulu. Moon tu pusing bumi berapa hari. Lepas tu tengok radius dia pula. Jarak daripada Moon ke bumi berapa jauh. Lepas tu kita boleh teka dia punya mass. Sebab tu kita boleh tahu Saturn punya mass, Pluto dan sebagainya. Walaupun dia pun ni jauh sangat.
So perlu ke penimbang? Tak perlu. Tak. Guna formula sahaja. Okay, jom kita tengok soalan. Kalkulator dah siap? Dah. Okay, good. So kita tengok soalan yang pertama. Tak perlu. A slab with mass 25 kg rests on horizontal sheet, essentially frictionless ice. Maksudnya atas ais ada macam slab. Slab tu macam bongkah lah. 25 kg. It is attached by 5 meter rope tali. Maksudnya tu kena padam balik lah, lukis elok sikit. Maksudnya kita ada kawasan berais. Lepas tu dekat tengah-tengah ni ada post kan, post ni. Lepas tu ada tali, lepas tu ada slab tu. Macam tu. 5 meter lah tadi ni, 5 meter. Slab ni 25 kg. Once given a push, maksudnya kalau kita tolak slab ni, the slab revolve uniformly. Maksudnya uniform circular motion. Uniform circular motion. Kalau dia kata revolve uniformly lah, maksudnya slab ni nanti pusing dengan sekata. Pusing. Uniform circular motion in a circle around the post. If the slab make 5 complete revolution, 5 kali pusing. Itu maksud dia. Every minute. 1 minit 5 kali pusing. Find the force exerted on it by the rope. Apakah nama force ni? Centripetal force. Okay, sebab dia ada dekat rope. So formula dia apa? F sama dengan mv square bahagi R. Okay, so M dah ada, R dah ada, V tak ada. Macam mana ni? So datang daripada 5 complete revolution per minute. So kita tulis kat sini V sama dengan 5 revolution 1 minit. Dalam masa 1 minit. Jarak bahagi masa. So 5 revolution sama dengan 5 darab 2 pi R. Sebab 1 revolution bersama dengan 2 pi R. Kalau 5 lah, 5 darab 5. 1 minit berapa saat? 60 saat. Okay, so jadi 10 pi R bahagi 60. 10 bahagi 60 berapa? 1/6. 0.6 ya kan? 10 bahagi 60, 0.2. Tak apalah, itu nanti. So, R pula kita dah tahu 5 meter. So, 10, 60, pi, 5 bukan 6, 5. Okay. Okay, apa lagi? MVO square pula. Penuh nak square. Jadi 50/60, 5/6 lah, 5/6 pi square. Jadi 25/36 pi square. Itu dia. 25/36 pi square ni baru velocity square dah. Okay, so kat mana tadi? Mass 25. Velocity square tadi 25/36 pi square. R 5. Cuba tengok tekan kalkulator dapat berapa? 34.27 unit Newton. So samalah, jalan kira yang bawah tu sama. Okey, faham? Faham semua? Semua clear? Clear. Okay. So ni formula F equal to mv square R over R. Tengok yang bawah. Aston Martin V8 vintage sport car. So ni sport car. Lateral acceleration. Lateral acceleration of 0.96 G. 0.96 G maksudnya 0.96 darab 9.81. Itu maksud dia lah. Bukan G ni bukan gram. Yang G ni adalah gravitational acceleration.
0.96 darab 9.81. Which is, yang ni lah. Ni saya dah tulis dah. Dapat 9.4. This represents the maximum centripetal acceleration. Kalau dia masih lagi circular path. To maintain the circular path. If the car travelling at constant 40 meter per saat linear speed, what is the minimum radius? So formula dia adalah A centripetal sama dengan V square over R. Kita nak cari R. Maka R sama dengan V square bahagi A centripetal. So kat sinilah. V square adalah 40 square. A adalah 9.4. Kira tadi. Maka dapat jawapan. Dapat jawapan. Dapat. Okay. So, dapat jawapan 170.2 unit Meter. unit meter. Okay, good. Semua clear? Clear. Okay, next. In carnival ride, the passengers travel at constant linear speed. Circle radius 5. Ni R lah. They make one complete circle in 4 seconds. Satu complete circle tu dia pusing sebanyak 4 saat. What is their centripetal acceleration? AC lagi lah. AC sama dengan V square over R yang ni. V dia 2 pi R bahagi T. Jangan lupa lah ni formula ni. 2 pi R bahagi T. Dan satu je lah 2 pi R dia sebab dia satu circle. So V sama dengan 2 pi R bahagi T. Lepas tu kita square kan. So R bahagi dengan R. Lepas tu yang atas jadi 4 pi square R square. Yang bawah RT square. So pemudahkan R boleh cancel. So tinggal 4 pi square R T square. So masukkan R 5 T 4 saat. Okay. Jawapan. Dapat 12.34 unit. MS negatif 2. MS negatif 2. Okay, last. Suppose you want to place 1000 kg satellite, weather satellite, in circular orbit 300 km above the Earth. Assume that it has linear speed yang ni 7720. The Earth radius is 6380 km. And the Earth mass is 5.97 times 10 to the power of 24 kg. What period revolution must it have? Berapa kali dia pusing tu, berapa banyak dia punya masa dia tu. So formula speed tadi, V sama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Kita nak T. So T bawa pergi kat tempat V, V bawa turun dekat T. So jadi macam ni. Masukkan nilai, R radius kita ada 300, ada 6380. Semua kena tukar meter sebab tu darab 1000. Lepas tu bahagi dengan velocity bawah. Velocity bawah dia 7720. So dapat jawapan berapa? Dapat dah jawapan? Dapat 5436.75 second. Betul. Saat. So kalau nak tukar hour macam mana? bahagi 60 square. Square. 60
60 square. 1.51. 1.51. Power. 1 jam lebih lah dia pusing. Katolik tu. Wow. What is centripetal acceleration dengan centripetal force? Formula centripetal acceleration, formula force. Nak guna F sama dengan mv square over R pun boleh. Nak guna F equal to ma pun boleh. Tapi A ni adalah A centripetal. Okay, so kira acceleration 7720 square. Radius dia 300 dengan 6380 tambah, lepas tu darat dengan 1000. Dapat tak dia ni? Dapat? Dapat? Sekejap. Okay. Dapat. Okay, 8.92 unit MS negatif 2. S negatif 2. Okay. Centripetal force macam saya cakap, hampa boleh guna dua cara lah. Dua-dua jawapan yang sama. Tapi saya nak guna yang ringkas ni. M terus daratnya A. So M 2000, A dia tadi kita kira dah 8.92. Dapat tak jawapan ni? Dapat. Unit Newton. Newton sebab dia force. Okay, clear? Okay, clear. Kita tengok soalan ulang kaji lah daripada yang hari pertama tu. Sampailah Oh. hari ni. Okay, so states Newton's universal law of gravitation. So daripada formula kita boleh buat definition lah. Formula dia macam ni. Okay. So kita ada M besar darat dengan M kecil, kita ada R square. Siapa duduk atas dia directly proportional. Siapa duduk bawah dia inversely proportional. Okay, so macam mana nak buat? Force directly proportional to darat product. Product of masses both body. Lepas tu dia inversely proportional to square distance. Okay, faham? Boleh? Okay. Okay, daripada formula siapa duduk atas dia apa? Directly proportional. Okay, directly proportional. Duduk bawah? Inversely proportional. Kalau dia darat, guna perkataan? Square. Darat guna perkataan? Direct ni. Product. 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 Kalau dia square. Itu definition fizik. Hampa ambil daripada formula, tukar jadi ayat. Duduk atas directly proportional, duduk bawah inversely proportional. Kalau dia darat, dia product. Kalau dia square. Kalau dia tambah, dia total. Kalau untuk tambah. Total. Sum pun boleh lah, sum. Kalau dia tolak, dia change. Change of apa? Change of velocity ke? Change of momentum. Apalah. Kalau dia ada tolak lah formula dia. Okay, clear? Oh, yang R pertama. Ada lagi satu. Kalau dia bahagi dengan time, nama dia rate of apa? Formula dia bahagi dengan time, kena rate of apa. Okay. So banyaklah
ayat-ayat fizik yang hampa kena tahu. Semua datang daripada formula. Pada formula kena tukar ayat tu. Hampa kena tahu. Okay, state two factors influence magnitude of gravitational force between two bodies. Pertama yang saya petak-petakkan lah. Yang pertama mass. Yang kedua apa? Yang bawah ni. Oh, benda yang bawah ni. Radius. Distance. Distance between centers of two bodies. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Yang ni. Daripada sini sampai sini. Kena ambil radius dengan ambil distance dia. Tambah semua lah. Tambah. Distance between the centers of two bodies. Okay, boleh? Boleh. Okay, next. Calculator siap dah? Allah. A piece of space debris. Apa benda space debris ni? Tak tahu. Maksudnya sepihan. Sepihan angkasa. Datang daripada komet ke, apa lagi, bulan ke, benda-benda sepihan lah yang terapung di angkasa. Mass dia 24 kg. Distance dia daripada Earth 70.6 meter. What is the gravitational force between the space debris dengan Earth? So guna formula G M besar M kecil R square. So masukkan nilai G, masukkan mass besar Earth 5.97. 24 ni yang debris punya. Oh. Distance dia. Square. Kira tengok dapat tak? Dapat. Unit Newton. sebab force. Ni 5. kira Oh. macam weight dia lah. Ni kira macam weight dia. Oh. Berat dia. Okay, next. A weather satellite orbits the Earth at the height of 560 km. What is the value of gravitational acceleration at the position of satellite? So formula dia G sama dengan G besar M kecil R square. So masukkan je lah nilai semua ni. G dah ada, M besar adalah Earth punya 5.97. R adalah radius dengan distance. Radius 6.37, distance dia 560 km, daratnya 1000. Okey, boleh. Lepas tu, dapat tak jawapan dia ni? Dapat? Dapat? Ya. Dapat. 8.29. Unit dia ni betul ke tak? Betul ke tak unit dia ni? Tak. Salah ke betul? Unit dia ni betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Salah. Sebab apa? Sebab soalan minta apa? Mass. Mass. Apa ni? Value of gravitational acceleration. Gravitational acceleration.
Pressure. So Pressure. unit dia sepatutnya jadi macam mana? MS. Negatif Dua. 2. Okey. Walaupun NKG negatif 1 ni pun nilai dia 8.29 juga. Tapi yang ni nama dia apa? Ni untuk apa ni? NKG negatif 1 ni. Gravitational Strength. Field. field strength. Strength. Kalau soalan tanya ni baru boleh bagi NKG negatif 1. Kalau tanya gravitational acceleration, MS negatif 2. 2. Okay, next. A man-made satellite of mass 400 kg orbits the Earth with a radius 8.2 times 10 to the power of 6. Ni mass, ni radius. Linear speed dia 6.96 meter per second. Centripetal force. Dia suruh tanya centripetal force, formula F equal to mv square over R. M 400, V 6.96 darab 10 kuasa 3 square, R 8.2 darab 10 kuasa 6. So, kira tengok dapat tak ni? Dapat. Dapat unit. Newton. Unit. Unit adalah Newton. Newton sebab dia minta force. Okay, last. Mercury orbiting the sun with radius 5.79 times 10 to the power of 10 meter. Period dia, revolution dia sebanyak 7.57 darab 10 kuasa 6 saat. Calculate mass. Mass tadi yang pelik tu, dia saya pun tak berapa nak hafal. M sama square square. Masukkan saja R dia 79, G constant 39, T 3.57. Dapat tak yang ni? Dapat? Nak kira. Dapat ke tak? Dapat. Okay. Wow. Dapat. Unit Kilogram. kilogram. Minta mass. Okay, semua clear? Clear. Okay. Ulang baliklah apa yang dah belajar. Yang pertama, free fall. G sama dengan 9 point apa tu? 1 unit MS negatif 2. Yang kedua weight. Formula weight W sama dengan M. G sama dengan 9.81 unit Newton Newton kg. kg kilogram. negatif 1. So yang ni Divine. gravitational field strength. Yang atas gravitational acceleration. Pressure. Okay, number 3, Newton Universal Law of Gravitation. F dan G besar. Lepas tu M. M besar. M M kecil M bagi kecil. per R square. R square. So yang atas directly proportional, yang bawah inversely
Proportion. So G besar adalah 6.67 darab 10 negatif 11 Newton M square 10 dan negatif 11. Okay, number 4. Gravitational acceleration, formula dia G besar, M besar, R square. Square. Okay. Nombor 5. F centimeter equal to M square over R. Nombor 6. Acceleration centripetal equal to V square over R. Nombor 7. Mass sama dengan 4 pi square R cube bahagi GT. G square. ET square. Banyak ni. Berantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan silap formula. Faham? Faham? Silap formula. Okey. Tahu tak setiap formula ni nak cari apa? Tahu. Kalau weight, dia tanya weight lah. Kalau dia tanya gravitational force, dia tanya gravitational force lah. Kalau dia tanya gravitational acceleration, tanya gravitational acceleration punya formula. Centripetal force, centripetal force. Acceleration punya centripetal pun formula dia yang sendiri. Mass of planet, formula dia yang sendiri. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, good. So quiz macam biasa. Besok kita ada lagi. Besok tak ada kelas. Okey. Okay, terima kasih. Arigatou. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ha.